timbul satu surat. Kononnya PN ada hantar satu 118 SD kepada Yang di-Pertuan Agong hari ini. Hari ini 118 SD pagi tadi telah datang ke di-Pertuan Agong. Surat daripada PN tau. Mengatakan PN sekarang ini ada 118 serah daripada Agong. PN jumpa Agong dengan 118 SD, berita palsu. Pejabat Ketua Pembangkang. Pejabat Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin menafikan kenyataan tular yang mendakwa Yang di-Pertuan Agong telah berkenan menerima menghadap 118 ahli parlimen yang menyokong PN bersama-sama dengan akuan bersumpah mereka. Ini berita palsu. Okey. Daripada 120 jadi 118. Sebab Raja di London tu kata bahawa daripada 120 tu 2 orang tarik diri. Bila kita teliti senarai tu, rupanya ada nama Dr. Taufik sendiri. Dr. Taufik Johari. Anak speaker. Lim Guan Eng pun ada. Mana pula datang nama dia? Pelik kita. So, tuan-tuan, saya nak cerita apa sebenarnya SD ni? Siapa sebenarnya? Golongan mana? Dan kenapa mereka tiba-tiba cerita pasal SD? Baik. Dan sebelum kita cerita pasal itu, rupanya Sanusi pun sudah pick up. Sanusi dakwa SD sudah cukup, tunggu hari sahaja. Datuk Seri Sanusi mendakwa Perikatan Malaysia sudah mempunyai jumlah SD yang cukup untuk menumbang ke Kerajaan Perpaduan. Menteri Besar Kedah bagaimanapun tidak memaklumkan secara terperinci termasuk jumlah SD yang diperolehi. Cukup, sudah, tunggu hari saja, katanya. Boleh berkata demikian mengulas dakwaan SD untuk menjatuhkan kerajaan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semalam media melaporkan Ketua Pembangkang menafikan, menafikan kononnya Yang di-Pertuan Agong memberi perkenan kepada 118 ahli parlimen. Baik. Bersatu kata tak ada SD. Bersatu kata tak ada. SD tu palsu. PAS kata ada. TUN kata ada. Bukan TUN. Saitro-tun kata ada. Jadi, apa yang kita boleh conclude dekat sini, tuan-tuan? Apa yang kita boleh nampak dekat sini? Apa yang kita boleh nampak dekat sini? Dia sebenarnya macam saya kata itu. Saya nampak, lepas saya fikir sehari ni kan, semalam saya fikir, hari ni saya fikir, kenapa? Yang keluar cerita SD ni, tuan-tuan, datang daripada Saitro-tun. Bila saya cek Saitro PN, Bersatu, Saitro Bersatu pun tak carry cerita SD 120 ni. Hamzah Zainuddin, Saitro dia orang, Ratu Naga ke, siapa 2-3 orang Saitro dia orang, saya nampak dia orang tak carry pun cerita 120 SD ni. Yang carry Saitro-tun. Bila saya teliti balik, rupa-rupanya dia orang sudah dapat maklumat bahawa kroni Tun dan anak Tun sedang dan sudah pun disiasat oleh SPRM. Tuan-tuan perasan tak? Cerita kerajaan nak tumbang hari Jumaat tu jatuh hari yang hampir sama pada bangunan Ilham disita. Dan jatuh pada hari yang sama bekas PM disiasat SPRM. Bekas PM disiasat SPRM. Dan dalam laporan tersebut, bukan setakat bekas PM, anak-anaknya juga dikatakan disiasat oleh SPRM. Saya baca balik berita tersebut. Ni minggu lepas punya berita. SPRM panggil bekas Perdana Menteri Ketua Sulit minggu ini. Seorang bekas pemimpin tertinggi kerajaan dan sesulitnya dipercayai akan dipanggil SPRM dalam minggu ini. Beliau antara bekas pemimpin tertinggi kerajaan sedang disiasat kerana disyaki memiliki aset perniagaan daripada hasil meragukan. Satu sumber mendedahkan kepada utusan Malaysia, sesetan dijalankan juga terhadap kekayaan dimiliki ahli keluarga pemimpin tertinggi berkenaan, termasuk anak-anak dan isterinya. Sumber berkata penaung kepada sebuah syarikat yayasan itu didakwa telah menyalahgunakan dana kerajaan dengan memberi projek melibatkan dana awam kepada individu itu ketika beliau memimpin negara semasa pandemik COVID-19. Okey, yang ni mungkin bukan bukan Tun Mahathir.
Namun begitu, dekat bawah ni, dalam perkembangan berasingan, yang tu tadi kita cerita 2 PM sama ada Muhyiddin ataupun Ismail Sabri. Sumber berkata SPM juga telah menjalankan kesiasatan terhadap seorang lagi bekas pemimpin tinggi disyaki menggunakan dana kerajaan bagi menyelamatkan perniagaan anaknya sehingga menyebabkan gergasi petroleum negara kerugian lebih 500 bilion sehingga 1979. Kenapa tujuan dia orang ni nak dalam kes ini keluar? Cerita ni tak blow up, tuan-tuan, tak meletup. Cerita ni tak meletup. Tiba-tiba yang meletup cerita apa? Cerita 120 SD tu. 120 SD tu meletup. Cerita ni tak meletup. Dan siapa yang kenal Mahathir, dia tahu kelebihan Mahathir adalah dia pandai media diversion. Saya bagi contoh. Peristiwa Memali tahun 80-an. Untuk apa, tuan-tuan? Pada masa itu dia ada konflik dengan timbalan dia, Tun Musa Hitam. Pada masa itu dia ada konflik dengan Musa Hitam. Dia pergi ke luar negara, Musa Hitam buat keputusan, akhirnya Musa Hitam yang jadi kambing hitam dalam kes Memali. Sedangkan orang lebih suka Musa Hitam daripada Mahathir pada masa itu. In fact, bapak saya ada buku, ditajuk buku itu adalah 2M. 2M ialah 2M. Saya tengoklah lebih kurang 2M. Tulisan Syed Hussein Alatas. M tu Mahathir dan Musa. Orang lebih prefer Tan Sri Musa, sekarang ni Tun kot, daripada Mahathir pada waktu itu. Itu diversion. Saya banyak, kalau nak cerita diversion banyak. Ini cerita contoh. So bagaimana dia berjaya gunakan media, gunakan peluang, gunakan apa orang kata peristiwa untuk nak divertkan isu. Now, kita jangan nafikan Memali itu peristiwa itu berlaku, kematian berlaku. Tetapi adakah dia sebagaimana yang didakwa? Itu Memali. Tuan-tuan ingat tak peristiwa Al-Arkam diharamkan? Itu tahun 80-an, tahun 90-an. Al-Arkam diharamkan. Peristiwa itu berlaku. Al-Arkam itu masih ada, sampai sekarang masih ada. Tukar nama je. Tetapi bukan Al-Arkam itu baru wujud pada waktu itu. Al-Arkam itu dah wujud sejak daripada tahun 70-an, 80-an dah. Tapi kenapa pada waktu itu tiba-tiba dia diharamkan? Sebab Mahathir tengah struggle nak melawan sentimen agama yang dibawa oleh PAS. So dia nak tunjulkan ekstremism di dalam kelompok agama ini. Tahun 90-an. Dan rakyat percaya. 80-an pun rakyat percaya. Masuk tahun 2000. Apa yang berlaku tahun 2000, tuan-tuan? Al-Ma'unah. Kan? Al-Ma'unah pada waktu itu berlaku pada 2 Julai tahun 2000. Saya tak menafikan bahawa Al-Ma'unah itu berlaku. Saya bukan kata itu konspirasi kerajaan. Memang ada rampasan harta pula. Senjata dan sebagainya. Memang ada. Tetapi Mahathir guna peluang itu untuk blow up sehingga rakyat berasa khawatir dan takut. Akhirnya mereka bernaung di bawah Mahathir. Peristiwa apa berlaku tahun 2000, tuan-tuan? Reformasi. 1999. Masuk tahun 2024-23 ini, cerita dia terkeluar. SPRM mula menyiasat. So, untuk divertkan isu itu, cerita ini keluar. Dan saya perasan, dan saya tahu, di kalangan Saitro PN, Tun punya tim dan juga Bersatu punya tim, dia orang gaduh sekarang ni. Dia orang duk bergaduh sekarang ni. Masing-masing duk kutuk diri masing-masing. Masing-masing duk tunjuk mereka yang terpaling. Tapi tak apalah. Itu hal masing-masing internal dia orang lah kan. Dan yang menariknya, bila 120 AD. So, apa kaitan Raja Petra? Tuan-tuan, Raja Petra ni dibayar. Dia ni mercenaries. Dia dah pergi negara luar. Apa dia nak risau? Siapa bayar aku? Aku ceritalah. Aku sembang lah apa sekalipun. Negara kita boleh buat apa? Dia dekat London. Dekat UK. Dia nak cakap apa sekalipun. Negara kita tak boleh buat apa, tuan-tuan. Kita tak boleh ambil tindakan pada dia.